Oke, salam sejahtera kepada semua. Yang pertama kali saya mengucapkan tahniah lah, congratulations kepada semua kumpulan kerana telah berjaya menghasilkan inovasi dan menyertai pertandingan coin bagi sesi Jun 2020. Walaupun dalam keadaan norma baru kan, pandemik, tapi syukur tuan-tuan dan puan-puan para pelajar dapat menghasilkan inovasi lah. Okey. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar kerana memberi ruang pada saya untuk menjelaskan sedikit berkenaan dengan inovasi yang dipertandingkan, iaitu persepsi ataupun pandangan daripada panel terhadap inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Okey, so saya tidak akan pergi kepada by each group. I won't go into specific group. Apa yang akan saya jelaskan ialah adalah secara menyeluruh lah apa yang dilihat. Okey, so kalau saya pasti saya pasti tuan-tuan telah pun diberikan ataupun para pelajar telah pun dimaklumkan berkenaan dengan kriteria-kriteria yang akan dipertandingkan. Right. So basically, ada 6 kriteria yang dinilai lah berkenaan dengan inovasi tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama ialah berkenaan dengan statistik. Statistik ini merujuk kepada daripada pandangan luar lah, daripada pandangan kasar. Adakah produk yang dihasilkan itu mempunyai appeal ataupun is it presentable. Jadi ini salah satu daripada perkara yang kita nilai lah, dan dia merupakan kriteria yang pertama dinilai. So presentable ini bermaksud produk itu nampak kelihatannya kemas, cantik, menarik perhatian. Tidak nampak terlalu nampak macam prototype. Tahu kan prototype ni, bila prototype ni bermaksud dia belum lagi siap. Jadi masih ada banyak bagian yang kasar. So itu berkenaan dengan kriteria yang pertama. Okey. Kemudian kriteria yang kedua ialah berkenaan dengan produk ataupun service development. So di dalam produk dan service development ini apa yang saya lihat sebagai panel ialah bagaimana tuan-tuan pelajar mengenal pasti tentang masalah yang ingin diselesaikan oleh inovasi yang dihasilkan. Right. So saya akan melihat dari segi penyataan masalah. Apa problem that had been identified? What is the problem that had been identified? And I will see whether the problem that is said yang dinyatakan itu adalah satu yang benar, genuine, bukannya suatu yang kita ada-adakan lah. Baik. Okey. Yang kedua pula ialah berkenaan dengan saya melihat bagaimana produk yang dihasilkan itu mampu untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan. Sebab kadang-kadang ada grup when it comes to problem statement, yes, they are correct, betul. Memang masalah itu benar-benar wujud. Tetapi bila pergi kepada produk yang dihasilkan, tiba-tiba dia selesaikan bukannya masalah yang dinyatakan. Itu jadi satu isu lah. Itu menunjukkan bahawa analysis, the SWOT analysis that you perform before you come up with this idea to produce the product, mungkin tidak dilakukan dengan betul dalam SWOT analysis. Right. Saya tengok itu banyak kelemahan lah, banyak kelemahan daripada segi itu. Right. So kesan daripada analisis yang tidak berapa tepat di dalam proses pembangunan produk and service development tadi, dia akan melarat ke kriteria-kriteria yang akan dinilai, kriteria-kriteria lain yang akan dinilai. Contohnya,
pergi pada yang keempat, commercial value. Okay, nilai komersial. So, nilai komersial ini maksudnya, okay, adakah produk yang kita hasilkan itu, okay, akan mempunyai permintaan di pasaran. Adakah orang akan membeli produk ini nanti? Okay. Jadi, nampak tadi, kalau macam sekiranya analisis itu tidak tepat, okay, contohnya, katakanlah tuan-tuan telah salah nilai tentang feature ataupun keupayaan produk itu, ataupun kelainan yang dihasilkan di dalam produk inovasi itu, okay, kita tidak tahu adakah benar-benar adakah kelainan itu yang dicari oleh bakal-bakal pembeli di luar nanti. Okay, right. So itu kesannya kalau analisisnya tidak tepat. Nah, okay. Right. Satu kriteria lagi yang dilihat di dalam penilaian produk inovasi ini ialah berkenaan dengan demonstration. Demonstration tentang macam mana produk itu beroperasi. Okey, yang ini kebanyakan kumpulan especially those yang menghasilkan produk mesin dan sebagainya, kita lihat mampu untuk buat demonstrasi, dan satu perkara penting berkenaan demonstration ini, sebab pembentangan yang pelajar buat adalah berdasarkan kepada tayangan video, dinilai melihat pada tayangan video, maklumlah norma baru kan. Okay. So perkara yang sangat penting pada saya ialah dalam demonstrasi itu, demonstrasi itu perlu highlight, perlu highlight perkara selain daripada cara produk itu beroperasi ataupun perkhidmatan servis itu beroperasi. Satu kriteria yang penting pada saya ialah bagaimana you highlight, bagaimana kita highlight kelainan yang ada pada produk itu. Jadi itu kena buat sedikit perbandingan. Maksudnya the existing product, apa yang ada untuk existing product, apa yang existing product boleh buat. And then when it comes to your innovation, what is the difference between your innovation and the previous product? Daripada sana kita akan lihat sama ada operasi, operasi inovasi yang telah dihasilkan itu, menyenangkankah atau lebih menyusahkan. Itu perkara yang kita mau tengok. Kadang-kadang dalam kita cuba untuk menyelesaikan masalah, kita menjadi become too creative, tapi tanpa menyedari kita sebenarnya merumitkan lagi kaedah yang sepatutnya boleh diselesaikan dengan lebih mudah. So dalam demonstration itu perlu ada. Baik, berbalik pada commercial value tadi. Ada satu perkara juga yang saya rasa penting lah untuk dibuat salah satu daripada cara untuk kita mendapat commercial valuation ini ialah dengan menunjukkan apa yang berbeza di antara inovasi yang kita buat dengan produk yang sedia ada. Itu juga ada kaitannya. Kalau kita tidak mampu untuk menunjukkan kelainan itu, tidak mampu menunjukkan kelainan ataupun keistimewaan yang ada pada produk inovasi yang kita buat, mungkin commercial value dia akan jadi macam tidak ada apa-apa lah. Sebab orang akan berfikir, saya beli produk sedia ada pun mampu untuk menjalankan fungsi yang sama. Jadi buat apa saya beli produk yang baru itu? Ataupun jika saya sudah ada sedia kala menggunakan produk existing produk yang memberikan ataupun membuat perkara yang sama, tidak ada maknanya saya mau beli inovasi yang mampu membuat perkara yang sama ataupun membuat perkara yang sama dengan lebih sukar. Itu akan menyebabkan nilai komersial inovasi itu menjadi sangat rendah. Baik. Dua kriteria yang seterusnya adalah pada saya merupakan kriteria tambahan lah. Tapi apa boleh buat, ini adalah apa yang ditetapkan oleh penganjur lah, yaitu kriteria environmental remediation.
maksudnya bagaimana produk tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk membantu memulihkan ataupun mungkin mengurangkan impact, untuk mengurangkan pencemaran, membantu alam sekitar. Banyak perkara yang saya perhatikan ada beberapa kumpulan yang memang produk mereka ini berpotensi untuk membantu alam sekitar, membantu memulihkan alam sekitar. Right. Dan kriteria yang terakhir ialah the shift from conventional method. Yang ini melihat bagaimana ini yang saya cakap tadi lah. Adakah inovasi tuan-tuan dan pelajar, adakah inovasi para pelajar mampu untuk memudahkan sesuatu perkara itu. Dia tidak semestinya shift sembarangan saja. Tidak guna kita shift in teknologi kalau teknologi itu lebih menyukarkan, tidak ada maknanya. Ataupun tidak ada guna kita shift pada teknologi yang lebih mahal, sedangkan impaknya adalah ataupun faedahnya adalah sama dengan apa yang sedia kala. Apa yang ada di inilah, yang sedia kala ada. Right. So itu berkenaan dengan kriteria lah. Dan saya ingin menambah sedikit kepada mungkin para pelajar-pelajar lah. Sebenarnya inovasi tidak semestinya memerlukan kos yang sangat mahal. Kalaupun dia memerlukan kos yang tinggi, kita perlu pikirkan berkenaan dengan faedah yang datang daripada inovasi itu. Adakah faedah yang datang itu dia lebih besar daripada kos yang kita perlu untuk menghasilkan suatu inovasi itu. Inovasi tidak semestinya mahal. Kadang-kadang, itu satu. Dan inovasi juga tidak semestinya produk. Dia juga boleh jadi satu perkhidmatan. Dia juga boleh inovasi berkenaan dengan sistem. Bagaimana kita menyelesaikan ataupun sistem sedia ada, kita inovasikan sistem itu. Itu juga merupakan satu inovasi. Sekali lagi, walau bagaimanapun, tahniah kepada mereka yang telah berjaya. Senang. Yang tidak berjaya, tidaklah bermaksud inovasi itu tidak bagus, tapi mungkin ada sedikit kekurangan lah daripada berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang diperbandingkan tadi. So itu saja daripada saya. Saya mengucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih lah di atas kesediaan pihak penganjur untuk memberikan peluang kepada saya untuk jadi panel lah. Ini yang kali kedua sebenarnya sudah jadi panel. So saya haraplah pada masa akan datang ada banyak penambahbaikan yang boleh dibuat lah. Ada CQI yang boleh dibuat oleh para pensyarah supervisor lah, khususnya agar dapat membimbing pelajar yang diberikan di bawah jagaan tuan-tuan untuk menghasilkan inovasi. Agar mereka mampu menghasilkan suatu inovasi yang benar-benar mampu untuk kita mungkin ketengahkan ataupun kita komersialkan. Mungkin mampu dibawa ke pertandingan peringkat antarabangsa. Itu bukan sesuatu yang mustahil, sebab pada saya kalau pergi pada pertandingan inovasi di luar sana, di peringkat sekolah menengah sekalipun, pelajar dan juga guru di sekolah menengah mampu menghasilkan inovasi yang sangat baik. Jadi kita di Politeknik ini sepatutnya kita juga mampu untuk menghasilkan sesuatu yang boleh diketengahkan di peringkat antarabangsa. So once again thank you. So kalau ada kalau ada peluang lagi mungkin kita boleh berbincang lagi lah berkenaan dengan apa yang perlu untuk memperbaiki inovasi pelajar-pelajar